antara topik yang famous yang keluar adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Ini adalah bahagian C, soalan bahagian C, soalan nombor 11. Soalan nombor 11 ni adalah soalan wajib. Soalan wajib. Okey, dia memberikan 10 markah. So banyak negeri yang menggunakan ataupun dia buat soalan berkaitan dengan bab 1, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, seterusnya selain daripada itu kita tengok juga untuk tu soalan bahagian C. Okey, untuk soalan 12 dan 13, soalan 12 dengan 13. Okey, untuk tingkatan 4 adalah bab 9, bab 9 iaitu alloy dan superkonduktor ataupun berkaitan dengan atom, struktur atom, kaca dan seramik. Okey, begitu juga dengan soalan bab 12, tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan pelakuran dan pembelahan nuklear dan juga impak. Okey, so bilangan soalan yang dikeluarkan adalah 2 dan juga 3 lah. Ni yang saya kata tadi, cikgu sekolah SMK Entabuan, Tenom, Sabah. Okey, dan bagi tingkatan 5 pula, soalan yang kekerapan ni adalah bab 3, tingkatan 5 dan juga bab 5. Okey, ni adalah kekerapan soalan lah. Walau bagaimanapun, kita juga perlu fokus kepada semua soalan-soalan yang lain lah. Ni negeri mungkin setengah negeri dia buat ujuran, dia target, tapi kita tak perlu terlalu ikut sangat dengan target yang diberikan. Okey. Ni pula ramalan kedua. Kalau kita tengok kat sini, okey, langkah-langkah keselamatan ni, langkah-langkah keselamatan, contohnya soalan yang mungkin kita pernah buat dalam modul reka cipta alat pemadam api. Ni adalah bahagian B lah. Okey, CPR dengan Heimlich maneuver ni adalah bahagian B. Okey. Eksperimen menentukan kadar denyutan nadi adalah daripada bahagian A. Kalau yang ni dia boleh tanya, mungkin dibagi graf, dia punya pemboleh ubah, pematian, dan banyak lagi lah soalan-soalan. Okey, bagi bab 4, bab 4 kebanyakan ni dia boleh keluar dalam bahagian B. Bahagian B. Bahagian B ni setiap soalan biasanya adalah 6 markah, 6 markah, 6 ataupun dia bergantunglah, ada 6 ada 7, dan yang ni yang perlu baca, hafal dan ingat. Bahagian B. Bahagian A, yang ni kalau tahu teknik dia agak mudah lah, mudah untuk diselesaikan. Okey, bahagian genetik biasanya dia boleh keluar bahagian B, bahagian B sama juga, dan ada juga soalan bahagian genetik yang boleh keluar dalam bahagian A, iaitu berkaitan dengan variasi. Okey, variasi ni kalau pernah menang soalan-soalan SPM sebelum ni, biasanya dia akan bagi graf lah. Graf, dan dia akan tanya pemboleh ubah, pematian, inference dan sebagainya. Okey, bagi bab 6, dia boleh keluar bahagian A dan juga bahagian B. Dan dalam bab 6 kita kena tengok eksperimen yang ni, soalan yang kita keluar dalam raya itu adalah eksperimen berkaitan dengan tulang padat dan juga tulang berongga. Okey, selain daripada itu
ada satu topik iaitu berkaitan dengan faktor kestabilan haiwan. Kalau kita ingat balik zirafah, macam mana dia kalau dia nak minum air, dia akan paksa buka kaki dia luas. Okey, so dalam mungkin boleh keluar soalan berkaitan dengan reka cipta. Reka cipta alat. Ingat, soalan untuk reka cipta yang penting di sini ini memberikan 3 markah. 3 markah yang agak besar daripada yang lain. Yang lain biasanya 1 ataupun 2 markah. Tapi bagi bahagian reka cipta, markah yang diberikan adalah 3. Syarat mesti label kan. Label wajib. Jangan lukis dan tinggalkan saja. Okey, label dan juga menggunakan alatan ataupun bahan-bahan yang diberikan. Jangan guna bahan-bahan lain. Okey, dan selain daripada itu sama juga ni pertumbuhan, eksperimen pertumbuhan. Sama ada bahagian A ataupun bahagian C. Okey, yang ni ingat balik kalau pertumbuhan ni adalah bentuk sigmoid, bentuk S dibentuk macam ni. Okey, itu adalah bentuk sigmoid. Okey, itu adalah kalau ni tadi adalah topik-topik ikut bab lah ni. Okey, ni seterusnya. Okey, ni tingkatan 4, masih tingkatan 4. Itu berkaitan dengan sistem endokrin. Kalau kita ingat lagi sistem endokrin, contohnya pituitari, adrenal, pankreas. Okey, yang ni kena ingat dia punya label dan juga biasanya dia akan tanya fungsi. Okey, fungsi dan selain daripada fungsi mungkin dia boleh tanya ramalkan. Ramalkan jika organ tersebut dibuang semasa pembedahan. Okey. Okey, itu adalah sistem endokrin. Okey, seterusnya adalah bahagian asas jirim. Yang ni kena ingat jadual berkala. Jadual berkala. Ingat lagi, jadual berkala ada 18 kumpulan dengan 7 kala. Okey. Seterusnya alloy. Dalam alloy ada eksperimen untuk mengkaji perbezaan kekerasan antara alloy dan logam tulen. Ingat, alloy biasanya contohnya alloy loyang. Okey, kalau logam tulen pula contohnya ganser. Cuprom. Okey. So tu contohnya. Okey, dan juga eksperimen untuk mengkaji ketahanan terhadap kakisan. Kakisan ni karat lah. Karat contohnya diletakkan dalam air. Okey, paku. Paku besi. Dan juga paku keluli. Okey, ini pernah kita bincangkan dalam kelas. Seterusnya untuk kaca, ni soalan-soalan barulah. Kaca seramik, polimer. Okey, kaca dan seramik ni kena ingat jenis jenis-jenis kaca dan juga ada beberapa jenis kaca dan juga jenis seramik yang perlu kita ingat. Tengok balik buku-buku ataupun catatan. Okey, dan juga polimer. Okey. Seterusnya soalan bahagian soalan bab 10. Okey, yang ni perubatan tradisional, perubatan moden, complementary. Okey, yang ni awak kena tahu bezalah perbezaan antara setiap jenis perubatan tadi dan juga mungkin dia boleh bagi contoh dan sebagainya. Okey, seterusnya apa itu radikal bebas. Okey, ni semua boleh keluar dalam bab bahagian B lah. Okey.
Ingat untuk bahagian A biasanya eksperimen. Kalau ada bahagian A eksperimen, proses pengoksidaan buah apple. Okey, kalau untuk eksperimen buah apple ni kalau kita ingat balik, okey, buah apple kalau kita belah, okey, bahagian yang belah ni akan jadi berwarna perang. Okey, perang kenapa? Ni apple Okey, kenapa berlaku proses pengoksidaan? Okey, so dia boleh tanya eksperimen ni. Okey, seterusnya juga ada eksperimen berkaitan dengan menentukan pecutan graviti, reka cipta payung terjun. Yang ni pernah ada untuk kelas saya pernah kita bincangkan dalam modul. Okey, seterusnya jisim dan inersia pun sama, eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia. Okey, dan juga tenaga nuklear tadi. Okey, ni bahagian B lah. Okey, kalau eksperimen biasanya dia boleh keluar bahagian A. Dan yang terakhir ni adalah untuk tingkatan 5, eksperimen. Okey, ni bahagian penting eksperimen ni dia boleh keluar bahagian A, bahagian B dan juga boleh juga keluar pada bahagian C. Yang ni yang famous. Daripada dulu lagi famous 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Contohnya suhu, kelembapan, pH, lepas tu nutrien dan juga keamatan cahaya. Okey. So yang ni memang eksperimen yang sangat famous lah setiap tahun. Setiap tahun tu dia berulang-ulang kali dia keluar topik ni. Okey. Seterusnya eksperimen yang sama juga dalam bab mikroorganisma adalah kesan antibiotik. Kesan antibiotik yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Untuk rawatan biasa boleh keluar bahagian B, tapi eksperimen antibiotik boleh keluar pada bahagian A. Okey, seterusnya untuk gizi seimbang, yang ni boleh keluar dalam bahagian B dan eksperimen. Eksperimen kalau keluar eksperimen bahagian A, okey, mengkaji kesan kekurangan nutrien ni, makronutrien ni kalau awak ingat dia akan guna kultur NOK ataupun kultur contohnya dia tanpa fosforus. Ni contoh. Okey, so biasanya dia ada kesan lah. Tanpa fosforus, mungkin tanpa nitrogen. So biasanya untuk soalan-soalan ni dia akan tanya keadaan lah. Keadaan tumbuhan tu. Macam mana? Bila tanpa fosforus ataupun tanpa nitrogen. Okey, konten NOK lengkap ni adalah larutan yang mempunyai kandungan nutrien yang lengkap. Okey, kita nitrogen. Kita nitrogen. Bahagian B. Teknologi pemprosesan. Contohnya ditanya, boleh tanya apa teknik pendehidratan dan sebagainya lah. Okey. So kelestarian ni ingat reka cipta bahan buangan plastik. Okey, eksperimen menentukan tahap pencemaran air dalam sampel air yang berlainan. Okey, ini bahagian bab 3 lah. Okey, dan eksperimen untuk kadar tindak balas ni pun penting, dia boleh masuk bahagian A. Okey, alkohol, penghasilan, ni proses melalui proses penapaian lah. Bahagian A biasa boleh keluar. Okey, lemak, perbandingan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okey, eksperimen menghasilkan sabun melalui proses saponifikasi. Ni sama juga.
Ni contohnya untuk masih proses saponifikasi ni kita guna minyak, kita tambahkan dengan sodium hidroksida, ataupun ni sebenarnya adalah alkali. Okey. Okey, set elektrolitik, biasa bahagian B. Okey, yang ni kena ingat dia punya, dia ada dua sel, satu sel kimia ni, sel kimia ni ni macam bateri kereta lah. Okey, yang sel elektrolitik ni lebih mudah sikit, sebab kalau ingat, kalau saya ajar dalam kelas untuk 5J. Okey, so kalau yang ni bateri, simbol bateri. Okey, yang ni adalah positif, ni adalah negatif. So yang ni akan jadi anode dan ni akan jadi cathode. Okey, untuk menentukan sama ada di positif ataupun negatif lah kedudukan dia. Manakala bagi sel kimia pula, dia ada sedikit berbeza lah. Okey, pembentukan imej oleh kanta cembung dan cikung. Ni mungkin cara lukis, reka cipta teleskop. Okey, yang ni reka cipta kren hidrolik. Dan last sekali adalah satelit dan sistem penentuan sejagat. Okey, semua ni adalah dalam bahagian B. Okey, itu adalah contoh-contoh soalan lah. Okey, ni fokus. Yang ni saya akan share nanti dalam grup kelas dengan grup kelas 5 intens sekali lah. Okey, so hari ni kita teruskan. Kita teruskan dengan soalan bagaimana menjawab kertas soalan bahagian A. Okey, untuk ingat soalan SPM. Okey, kertas 1 40 soalan. Okey, kertas 2 ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey. Okey, so bahagian C ni soalan 11 wajib. Okey, 12 dan 13 pilih. Pilih salah satu. Okey, kita tak nak bincang lagi soalan 11. Hari ni kita bincang soalan bahagian A. Ingat, kenapa kita tumpukan soalan bahagian A? Disebabkan soalan bahagian A ni boleh beri markah paling banyak lah. Sebab kebanyakan kita boleh tengok ada jawapan-jawapan tersembunyi, jawapan-jawapan tersembunyi yang ada dalam soalan sebenarnya. Okey, bahagian B perlu baca dan ingat. Okey, sementara untuk kertas 1, kertas 1, okey, kertas 1 ada 40 soalan. Ini sangat penting. Okey, yang ni lah yang akan banyak bantu banyak bantu. Banyak bantu kita untuk mendapat grade yang lebih tinggi. Okey, disebabkan oleh itu saya rasa grup-grup kelas masing-masing telah share dalam grup WhatsApp soalan-soalan berdasarkan negeri. Ikut negeri ada 2 set soalan. Satu ikut negeri, percubaan negeri, dan satu lagi set adalah ikut bab. Ikut bab. Okey, so tolong buat.
Okey. Soalan dia ada satu set soalan tu ada 40, ada banyak set kalau awak buat daripada hari ni ataupun lepas ni sambil-sambil awak duduk saja buat satu set dan seterusnya, ia sangat membantu sebab daripada 40 soalan ni sekurang-kurangnya awak perlu dapat paling rendah paling rendah 25/40. 25/40. Bagi kelas yang siapa yang bercita-cita nak dapat A sama ada A minus A ataupun A plus. Okey, yang ni wajib mendapat sekurang-kurangnya 35/40 ke atas. Okey. 35 hingga 40 markah untuk bahagian A untuk kertas 1 sangat membantu awak untuk mendapat grade sama ada A minus, A ataupun A plus. Okey. So sekarang ni saya sekejap padam dulu yang ni. Okay, padam dulu. Dan kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Okey. Okey, soalan yang pertama. Besarkan sikit. Okey, jadual 1 menunjukkan purata ketinggian anak benih kacang hijau dalam tempoh 1 minggu. Eksperimen dijalankan untuk menentukan corak pertumbuhan tanaman. Okey, ada hari daripada hari kosong sampai hari ke-6 dan ini adalah purata ketinggian. Okey, berdasarkan jadual lukis graf. Ingat, bila keluar perkataan lukis graf. Okey, graf yang awak perlu buat adalah graf garisan. Clue dekat ni adalah lukis graf. Okey, ini adalah kata kunci dia. Kata kunci. Okey, jangan tersalah buat graf sama ada histogram ataupun graf palang. Okey, ataupun graf bar lah. Okey, untuk graf histogram dan graf palang, biasa dalam soalan dia akan direct, dia suruh buat lukis histogram ataupun lukis graf palang. Dia direct, dia bagi tahu. Tapi kalau yang ni jangan salah. Kataan lukis graf menunjukkan graf yang kita perlu buat adalah graf garisan. Okey. Seterusnya, bila kita membina graf, yang pertama kita tengok dekat sini tiada paksi X dan paksi Y. Tiada paksi X dan paksi Y. So kita kena bina paksi X dan paksi Y. Kalau dah diberikan, okey. Kalau tiada, kena ambil pembaris dan buat. Okey, kalau dekat sini, kalau kita tengok bahagian atas ni, ini adalah paksi X. Paksi X, manakala yang bawah ni pula adalah paksi Y. So kita tengok nilai dia paksi X adalah 0, 1, 2 sampai 6. Okey. So kita buat daripada sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita kena tulis pula
ini adalah hari. Okey. Ini masa masa dalam hari. Okey. Seterusnya dan kita perlu ambil pembaris buat. Jangan pula biar macam tu. Okey. Seterusnya paksi paksi Y ni kita tengok nilai dia. Kita tengok nilai dia. Yang paling kecil 0, yang paling besar 44. Dan dia kalau kita nak mudah, kita jangan buat 2, 4, 6 lah. Kita buat yang ni 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan ni 45. Okey. So setiap satu kotak kecil bersamaan dengan nilai 1. Okey, so kita tengok macam tu. Kita tengok jangan pula buat 2, 4, 6, 8, 10. Okey, dan seterusnya kita masukkan. Contohnya yang tu 1, 4. Okey. 0, 0, 0 dan 1, 4. 0, 0 kat sini lah. Titik dia kat sini. Buat titik pangkah. Okey, 1, 4 dekat sini. Okey, yang kedua 28. 28 dekat sini. Okey, 3, 12. 3, 12. Yang ni senang sikit sebab kita boleh kira. Okey, 3, 12. 4, 33. Okey, 4, 33. Naik sikit. 1, 2, 3 dekat sini. Okey. Dan 5, 44. 5, 44 dekat sini. Okey, kalau kita tengok kat sini, graf. Kalau graf garis lurus, direct macam ni, kita boleh guna pembaris. Okey, tapi kalau graf macam ni, kita tak boleh guna pembaris. Dan syaratnya adalah jangan sambung titik ke titik. Jangan sambung daripada titik ke titik. Kita lukis. Awak tengok cara saya lukis, saya sambung terus. Ni cantik sangatlah. Sambung. Okey. So itu cara bagaimana kita melukis. Kalau awak contohnya awak sambung titik ke titik okey, saya tunjuk kenapa. Bila awak sambung, awak boleh jadi macam ni. Dia akan jadi lengkung kat sini. Kita tak nak sambung titik ke titik. So graf tu barangkali dia akan jadi macam tu. So yang ni cara melukis mestilah satu garisan panjang melalui titik. Okey, biasa markah 2 markah, 2 markah. Awak masukkan titik betul. Titik betul. Semua titik dimasukkan pada koordinat yang betul, 1 markah. Okey, melukis graf dengan sempurna, graf sempurna melalui titik yang diberikan, 1 lagi markah. So awak boleh dapat 2 markah. Kalau awak buat guna pembaris, kalau guna pembaris mungkin awak akan hilang 1 markah. Walaupun graf awak betul. Okey. So itu adalah graf yang patut kita binalah. Okey, untuk hubungan. Hubungan biasa saya ajar teknik yang mudah saja. Okey. Kita boleh guna hubungan ni macam kita bina hipotesis. Ayat hipotesis pun boleh. Ayat hipotesis. Ayat hipotesis semakin meningkat semakin dan sebagainya lah. Itu ayat hipotesis. Tapi saya supaya awak tak terkeliru dengan hipotesis, dengan hubungan, awak hanya ambil perkataan ini.
Dia nyatakan hubungan di antara ketinggian anak benih dengan masa. Okey, so awak bawa turun perkataan ketinggian anak benih. Okey, so saya guna ayat yang sama, ketinggian anak benih. Lepas tu kita tengok, daripada kosong dia meningkat sampai 44. Maknanya dia meningkat. Maknanya dia meningkat. So ketinggian anak benih meningkat. Okey. Kalau dalam soalan ni menggunakan perkataan masa. Okey. Melibatkan masa Okey, so direct saja kita bawa turun. Dengan masa. Dah. So yang ni kita cuma kalau dekat sini cara jawab dia ketinggian anak benih ni daripada ayat ini kita bawa turun dengan masa pun daripada ayat yang diberikan, soalan yang diberikan, cuma kita kat sini saja kita tengok graf. Sama ada meningkat ataupun menurun. Okey. So itu cara yang paling mudah untuk menulis hubungan. Okey. Seterusnya ramalkan ketinggian. Ingat, ada setengah pelajar yang dia dah buat siap-siap kat sini. Ingat meramal mesti berdasarkan graf. Berdasarkan graf, kalau kat sini tak apa, tak ada masalah. Kalau kita tengok 33, 44. Tapi ingat graf pertumbuhan adalah sigmoid. Graf pertumbuhan adalah sigmoid. Bentuknya maksudnya dia mesti dia makin berkurang. So kat sini. Dia biasanya dia naik. Okey, yang saya lukis tadi, dia naik dan dia biasanya dia akan kembali macam tu. So dekat sini kita boleh agak lah. Kita boleh agak kalau pada hari ke-6 kita nak tulis ke berapa. Bagi satu nilai. Bagi satu nilai, contohnya kalau sini saya nak letak pada mungkin saya boleh buat 46 contohnya. 46. So saya nak letak sini ramalkan ketinggian 46. Tapi ingat awak tak boleh bagi nilai yang sangat besar. Sebab contohnya awak nak buat atas ni. Sebab dia dah bukan sigmoid. Contohnya awak nak kata, okey cikgu, anak benih saya nak buat 100 mm. Okey, so tak boleh. Mesti ramalan tu mesti berdasarkan bentuk sigmoid. Bentuk sigmoid. Pertumbuhan dia mendadak pada peringkat awal dan seterusnya dia akan pada peringkat awal dia perlahan dan seterusnya satu peringkat dia akan naik mendadak dan pada peringkat dia dah makin matang, pertumbuhan dia akan menurun balik. Itu sigmoid. Okey. Dan jangan lupa kalau tak dinyatakan unik, tulis unik. Tulis unik. Okey, dan seterusnya kalau kat sini ingat, ni tulis juga purata ketinggian anak benih. Okey, dalam mm. Okey, unik, jangan lupa. Okey. So ia akan memberikan markah paling bagus lah. Apakah bentuk graf yang diplot? Itu adalah bentuk sigmoid. Okey. Seterusnya, rajah 1.1 dan 1.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji, ingat, kataan untuk mengkaji kesan ketebalan kanta cembung terhadap panjang fokus. Okey, dekat sini sebenarnya ketebalan kanta cembung ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Manakala panjang fokus adalah pemboleh ubah bergerak balas.
Sebab tu ingat dalam soalan sebenarnya dah ada jawapan. Dalam soalan sudah ada jawapan. Okey. So kita tengok dekat sini. Apakah yang boleh diperhatikan? Diperhatikan terhadap panjang fokus. Panjang fokus antara kedua-dua kanta cembung. Okey, ingat kataan diperhatikan di mananya ni adalah pemerhatian lah. Pemerhatian. Okey, antara kedua-dua kanta cembung, maknanya kat sini kita kena buat perbandingan. Kita kena buat perbandingan. So kita kena masukkan. Okey, kita tengok kat sini. Dia berdasarkan ketebalan. So ni kanta cembung nipis. Ni kanta cembung nipis. Yang ni pula kanta cembung tebal. Okey, kita ambil saja rajah. Kanta. Kita guna kanta rajah 1.1. Okey, kanta rajah 1.1 mempunyai panjang fokus yang yang lebih ke yang kurang kat sini. Okey, maknanya yang lebih panjang berbanding kanta rajah 1.1 mempunyai panjang fokus yang lebih panjang berbanding kanta rajah 1.2. Okey, ingat pemerhatian kita nampak apa yang kita nampak. Okey, awak juga boleh buat kanta nipis. Kanta nipis mempunyai panjang fokus yang lebih panjang berbanding kanta tebal lah. Okey, boleh juga, tak ada masalah. Okey, dan seterusnya inference. Apa itu inference? Inference ni adalah sebab. Inference adalah sebab. Kenapa? Kenapa kanta dalam rajah 1.1 mempunyai panjang fokus yang lebih berbanding kanta rajah 1.2? Kerana tak boleh salin panjang sangat ayat tu sebab satu markah saja. Kalau nak salin tak ada masalah, sambung saja. Kita salin, boleh salin balik ayat ni. Kanta rajah 1.1 mempunyai panjang fokus yang lebih panjang berbanding kanta rajah 1.2 kerana boleh jawab. Tapi kalau terlalu panjang, dia hanya bagi satu baris saja, tak perlu tuliskan inference saja. Awak boleh nyatakan kat sini kenapa dia lebih panjang fokus dia lebih panjang sebab kanta dia, kanta cembung rajah 1.1 adalah nipis. Okey, so inference dia kanta rajah 1.1 adalah lebih nipis berbanding kanta rajah 1.2. Okey, itu sebab dia. Kenapa dia mempunyai panjang fokus yang lebih? Sebab dia lebih nipis. Dan kena ingat kena compare, kena bandingkan antara kedua-duanya. Okey. Seterusnya, berapakah panjang fokus bagi kanta cembung? Okey. So ingat, cara bagaimana kita nak kira adalah berdasarkan daripada tengah ni, ingat. Kiraan kita daripada tengah. Daripada tengah. Ni daripada tengah ni. Okey, so nilai dekat sini lah. Nilai dekat sini. Sampailah sini. Sampai sini. So kita kira jarak daripada sini ke sini. Ni pun sama, jarak daripada sini ke sini. Okey, so kalau kat sini dia tanya rajah 1.1. Saya tak nampak.
Nampak? Saya besarkan sikit. Okey, dia bermula daripada 10 kat sini. Yang ni 25. So 25 tolak 10 sama dengan 15 lah. 15 cm. Okey, so itu adalah berapakah panjang fokus? 15 cm. Okey, seterusnya. Definisi secara operasi bagi panjang fokus. Okey. Yang pertama, definisi secara operasi ni ambil dulu. Dia nak apa? Ni tajuk. So tajuk ni dibuat kat sini. Tajuk ni kita letak balik. Panjang fokus. Okey, so panjang fokus. Okey, seterusnya okey. Okey, so tajuk, lepas tu ingat seperti yang kamu tahu bagaimana cara penulisannya mesti ada tajuk, lepas tu umum, ni teknik yang betul lah. Campur, kena tulis pemerhatian dan juga tindakan. Okey, so tajuk kita dah letak. Lepas tu okey, panjang fokus ialah katanya ialah apa? Tapi dekat sini yang sebelum ni dalam kelas saya selalu ajar bahan proses ataupun keadaan. Okey, dalam soalan ini bahan pun kita tak boleh guna, proses pun kita tak boleh guna, keadaan pun kita tak boleh guna. Okey, so kita tak boleh guna 3 perkataan ni. Dia tidak sesuai. So kita tengok balik. Panjang. Panjang ni apa? Panjang ni adalah, so kita potong yang ni. Kita tak guna. Tak boleh guna yang saya ajar ni. Kalau melibatkan perkataan-perkataan tertentu. Okey, so panjang adalah jarak. Ialah jarak. Okey, jarak di mana? Okey, ni tadi umum lah. Umum ni adalah jarak. Ni jarak. Umum adalah jarak. Panjang fokus adalah tajuk. Panjang fokus adalah tajuk. Umum ni adalah jarak. So, panjang fokus ialah jarak di mana. Okey, seterusnya pemerhatian. Apa yang kita perhatikan? Yang kita perhatikan kat sini, adalah ni panjang fokus. Panjang fokus adalah panjang yang dihasilkan. Panjang yang dihasilkan. Di mana? Okey. Yang dihasilkan adalah lebih jauh. Okey, kita tengok kat sini. Pemerhatian. Ingat, pemerhatian. Pemerhatian kita, kalau kita tengok balik. Okey, dekat sini, kanta nipis dengan kanta tebal. Okey, panjang fokus dia lebih jauh kalau kita menggunakan kanta cembung nipis. Okey, itu pemerhatiannya. Okey, so kat sini kita tambahlah pemerhatian. Di mana panjang yang dihasilkan adalah lebih jauh apabila kanta
cembung nipis digunakan. Okey, so itu adalah definisi secara operasi yang ni yang dihasilkan adalah jauh. Ini adalah pemerhatian dan juga tindakan lah. Apabila tindakan tu adalah kata cembung nipis. Okey. Itu nanti kita akan tengok lagi soalan-soalan berkaitan dengan definisi secara operasi. Okey, seterusnya tanda right bagi alat optik yang menggunakan jenis kanta yang sama seperti rajah 1.1. Okey, kalau kat sini yang ni adalah dia menggunakan cermin satah. Cermin satah ni kita panggil cermin satah. Yang ni pun sama, cermin satah. Okey, apa maksud cermin satah ni? Cermin satah ni cermin yang kita guna untuk make up lah dah. Cermin muka. Maksudnya dia permukaan dia rata. Permukaan dia rata. Okey. So kat sini dan jangan pula awak ingat satu markah kena tanda satu. Satu markah kalau katakan ada 2 jawapan kena tanda 2 jawapan. Kalau ada 1 jawapan kena tanda 1 jawapan. Dan jangan tanda ke semua. Okey, kat sini dalam soalan ni hanya ada satu saja. Ini adalah kanta pembesar. Kanta pembesar menggunakan kanta cembung. So itu adalah jawapan dia. Okey, so saya dah habis kepada soalan 2. Kita tengok balik soalan ketiga. Okey. Rajah 2.1 dan 2.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tindakan larutan X dan larutan Y. Ingat, larutan X dan larutan Y terhadap latex. Terhadap latex. Okey, larutan X dan larutan Y ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Dimanipulasi. Manakala keadaan latex pula nanti ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Tapi kita tak boleh masuk latex sajalah. Salah. Nanti saya tunjukkan. Okey. So apa yang berlaku dekat sini? Ingat. Larutan X dan larutan Y ni ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Latex pula. Pada awal eksperimen saya masukkan selepas saya masukkan larutan X dan larutan Y, apa yang berlaku? Yang ni akan bergumpal. Yang mana kala bagi ingat yang ni akan bergumpal. Okey, yang ni pula tiada perubahan. Okey. So yang bergerak balas inilah, ni yang bergerak balas ni. Ni yang bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Bahagian ni. Ni pemboleh ubah bergerak balas. Okey. So nyatakan satu pemerhatian daripada eksperimen ini. So kita nak ambil yang pertama ke yang kedua? 2.1 ke 2.2? Okey, kalau macam ni satu markah, tak ada masalah. Okey, kita boleh tengok, kita boleh tulis kat sini latex dalam rajah 2.1 bergumpal lepas larutan X dimasuk. Saya tak nak guna ayat ni, kita guna ayat senang saja. Okey, kalau kat sini saya guna macam ni. Larutan X boleh menggumpalkan latex manakala larutan Y
tidak boleh menggumpalkan latex. Okey, itu pemerhatian ni lah. Okey, so letter X, bila kita masukkan letter X nanti, kita tengok ada berlaku gumpalan latex. Manakala letter Y tak boleh menggumpalkan latex. Okey, so kita tengok pula letter X, namakan letter X dan Y. Okey, ingat. Kalau lautan X, biasanya yang boleh menggumpalkan latex adalah asid. Manakala yang tak boleh ni pula, ini adalah larutan amonia. Asid pula, biasanya kita gunakan dalam eksperimen ni, ini adalah asid ethanoik. Kalau tak ingat kata asid ethanoik, awak letaklah apa-apa saja, jadi ianya adalah asid. Tak kira lah asid apa. Yang Y mesti larutan amonia. Okey. So seterusnya, pemboleh ubah yang dimalakan. Okey, yang dimalakan dekat sini adalah ingat yang dimalakan mesti sama. Apa yang sama dekat sini? Okey, dia dah berikan ini. Ini adalah pemboleh ubah dimalakan. Maknanya apa yang sama kat sini? Isi padu. Isi padu larutan isi padu latex. Okey, manakala yang bergerak balas dalam eksperimen ini adalah penggumpalan latex. Apa itu latex? Latex adalah susu getah. Kalau tak ingat kata latex, guna perkataan susu getah. Tak ada masalah. Okey. So itu adalah soalan yang kedua tadi. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Rayah 3 menunjukkan susunan radar untuk kaji hubungan antara jisim, jisim dan inersia. Mesti ada jisim dahulu. Okey, dalam eksperimen ini, satu baldi kosong, satu lagi baldi berisi pasir. So yang ni kita boleh agak jisim dia adalah rendah. Kalau yang ni pula jisim dia adalah tinggi, besar. Okey. Bila jisim besar, okey, masa yang diambil untuk berhenti berayun mengambil masa yang lebih lama. Kalau jisim baldi yang kecil, masa untuk berhenti berayun lebih cepat. Okey. So berdasarkan jadual 2 nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Okey, so kita tengok kat sini pemerhatian berdasarkan jadual ini. So kita boleh masukkan. Okey, kita ambil masa yang diambil untuk baldi berisi pasir, masa yang dia ambil untuk baldi berisi pasir, berhenti berayun lebih lama berbanding, ingat compare, berbanding baldi kosong. Okey, so masa yang diambil untuk baldi berisi pasir berhenti berayun lebih lama berbanding baldi kosong. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasi kat sini, ingat bila ada dalam kotak dalam jadual ni dekat sini, ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, yang ni pula pemboleh ubah bergerak balas. Okey, ambil saja. Masuk saja. So ni adalah jisim baldi. Okey. Dan untuk penulisan hipotesis, ingat dalam hipotesis cara penulisan mesti ada PM dan PE. Okey, mesti ada kedua-duanya. Okey, cara
paling mudah saja saya ajar awak. Okey, awak tambah kat sini. Saya padam dulu. Okey. So, awak tambah sini. Jika jisim baldi, ingat jika jisim baldi besar, maka masa yang diambil untuk berhenti berayun, sampai sini je. Okey, yang ni kena bandingkan. Bandingkan. Okey, kalau yang ni paling lama. Yang ni pula paling cepat. Okey, so tengok balik. Jika saya ambil dalam kotak tu jisim baldi besar. Okey. Maka okey, ni dalam kotak masa yang diambil untuk baldi, ni dalam kotak semua ni. Berhenti berayun. Okey, berayun. Yang ni kena compare. Paling guna perkataan bila compare kita mesti sama ada paling lama, paling cepat, paling lambat. Okey, guna perkataan paling. So yang ni, yang besar ni paling lama. Okey, so itu hipotesis. Jika jisim baldi besar, maka masa yang diambil untuk baldi berhenti berayun lebih paling lama ataupun lebih lama. Okey, soalan berikut. Jika separuh, yang ni ramai, jika separuh daripada jumlah pasir dan baldi dikeluarkan dan eksperimen yang diulang, ramalkan masa yang diambil. Okey, so contohnya kat sini. Tadi dia masukkan soalan 4 ni, dia tak bagi tahu. Cuma ingat, kalau yang ni 100, contohnya yang ni 100 gram. Yang ni 50 gram. Yang ni pula tengah-tengah ni 75 gram. So nilai kat sini, ni masa berada dekat sini. Antara 40 hingga 15 saat. So awak boleh letaklah mana-mana sahaja nilai antara 40 hingga 15. Contohnya saya nak buat 30. 30 saat. Okey, seterusnya definisi secara operasi bagi inersia. Okey, kita masukkan tajuk dulu. Okey, tajuk. Ini ada tajuk. Okey, so inersia ialah okey, yang umum, umumnya. Okey, ingat inersia ni adalah daya. Inersia adalah daya. Okey, inersia ialah daya yang menyebab. Okay. Okey, so yang menyebabkan apa? Pemerhatian kita. Apa pemerhatian kita? Okey, so pemerhatian kita masa yang diambil untuk baldi berhenti berayun. Kan? Masa yang diambil untuk baldi berhenti berayun, tindakan dia lebih tindakan dia adalah lebih lama. Okey, so ini adalah, saya ulang balik, ini adalah ini adalah tajuk. Okey, daya ni adalah umum. Okey, yang menyebabkan masa yang diambil sampai sini, ini adalah pemerhatian. Okey, tindakan dia lebih lama lah. Ini adalah tindakan.
Okey, so itu adalah cara bagaimana penulisan definisi secara operasi. Okey, next soalan, tengok. Okey, so ini adalah soalan berkaitan dengan kekuatan tulang yang padat dengan tulang yang berongga. Ingat, Miss setengah pelajar beranggapan tulang yang padat lebih kuat berbanding tulang berongga. Okey, sebenarnya konsep yang salah. Okey, yang ni kurang kuat, berongga lebih kuat. Ya, konsep dia tulang berongga lebih kuat. Jangan salah konsep. Sebab itulah kalau kita tengok dekat sini. Okey, so kita boleh tahu yang kat sini. Bila kita tahu dah konsep dia adalah tulang yang padat tu kurang kuat. Kalau katakan yang padat 5, yang berongga kita boleh letak lebih daripada 5. Contohnya 10 saya nak letak. Okey, barulah jawapannya betul. Okey, so ramalkan. Okey, contohnya saya nak letak 10. Okey, itu adalah konsep yang betul lah. Okey, hipotesis. Okey, hipotesis. Okey, senang saja. Bila diberi jadual, tulis perkataan jika jenis silinder ialah, okey, contohnya saya tak kira, saya nak ambil yang berongga, ialah silinder, saya tambah sikit lah, silinder berongga, maka bilangan buku teks yang boleh disokong, okey, compare 10 dengan 5 ni paling banyak. Dan ni paling sedikit. Okey, so hipotesis tulis balik jika jenis silinder ialah silinder berongga, maka bilangan buku teks yang boleh disokong paling, okey, so kat sini paling banyak. Okey, so itu cara bagaimana penulisan hipotesis jika diberi jadual. Okey. Saya tak, awak boleh guna perkataan semakin, tapi dalam keadaan ini, ingat bila awak guna perkataan semakin untuk hipotesis, okay, ingat, kalau nak guna perkataan semakin, mesti dalam jadual, yang ni pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Ingat, kalau diberi kat sini mesti adalah ada nilai, angka. Kat sini pun ada angka. Angka ataupun nilai lah. Contohnya 1, 2, 3. Ini adalah angka. Kalau katakan kat sini adalah huruf. Ali. Ayam. Okey, huruf. Penggunaan kataan semakin tak boleh digunakan. Sebab tu untuk kelas saya tak galakkan guna perkataan semakin sebab awak akan terkeliru dengan kalau keluar yang ni. Contoh yang ni lah. Contohnya untuk yang ni, kita tak boleh guna perkataan semakin. Mana ada semakin jenis silinder padat, okey, itu salah. Sebab tu saya lebih suka guna perkataan jika, maka. Okey, so seterusnya pemboleh ubah dimanipulasi dah boleh letak terus, iaitu jenis silinder
Dan pemboleh ubah bergerak balas adalah bilangan bilangan buku teks yang boleh disokong. Ingat, apa sahaja yang ditulis dalam jadual, ambil keseluruhan perkataan yang diberikan. Jangan saja awak malas, awak buat bilangan buku teks. Salah. Okey, ambil semua perkataan yang diberikan. Okey, dan seterusnya, tandakan haiwan yang mempunyai tulang berongga. Okey, ini adalah antara yang kat sini, tulang berongga penting bagi haiwan yang boleh terbang. So, yang terbangnya yang ni saja. Ikan tak boleh terbang dan kura-kura pun tak boleh terbang. Macam kita, tulang padat. Okey, sebab tu kita tak boleh terbang. Okey, seterusnya. Eksperimen menghasilkan tenaga elektrik dalam tindak balas kimia. Okey, dalam tindak balas kimia di sini, kalau kita tengok, beza yang saya kata ada anode dengan kathode tadi. Anode dengan kathode mesti ada bateri ataupun sel kering. Dekat sini tak ada. Dekat sini tiada. Ni adalah voltmeter untuk bacaan. Dan kalau kita tengok saat ini untuk tindak balas kimia ni, sel elektrokimia ni, okey. Dia menggunakan zinc dan kuprom. Zinc dan kuprom. So dua elektrod yang berbeza dia ada bacaan. Ni ada bacaan. Manakala penggunaan dua logam yang sama, tadi logam berbeza, ni logam yang sama, tiada bacaan. Okey, so kat sini biasanya, okey, dia akan tanya catatkan bacaan voltmeter bagi rajah 2A dan 2B. Okey, kat sini jangan terlalu excited. Yang ni satu point. Ingat, satu segatan dia ni bersamaan dengan 0.2. Ada setengah pelajar saya antara kelas cik dengan kelas mutiara biasa salah. Excited sangat. So dia tulis 1.2. 1.2 salah. Sepatutnya 1.4. Okey, so biasa berlaku bila kita terlalu excited. Okey, so kuprom dengan zinc adalah 1.4. Okey, boleh tulis V kat sini. Dah dinyatakan. Tak tulis V tak apa. Okey, dan ni 0.0 V. Good. Okey, inference. Kenapa? Kenapa? Why? Okey, kita dah tengok tadi. Dalam rajah 2A ada voltime, rajah 2B tak ada voltime. Okey, kenapa? Kenapa? Sebab, okey, tak payah tulis kerana. Tulis terus. Pasangan, ingat kataan pasangan logam berbeza boleh menghasilkan arus elektrik. Okey, manakala pasangan logam yang sama tak boleh menghasilkan arus elektrik. Okey, pasangan logam manakah menghasilkan arus elektrik? Kuprom dan zinc. Okey, definisi secara operasi bagi sel kimia. Ingat, tajuk dia adalah sel kimia. Ialah, okey, umum, apa dia? Sel kimia ialah, okey, umum, boleh guna yang saya katakan tadi, bahan, keadaan, ataupun proses. Okey, so sel kimia adalah yang paling sesuai sekali sebab dia adalah kita boleh guna perkataan bahan lah. Bahan yang, okey, pemerhatian dia apa? Pemerhatian dia, dia boleh menghasilkan arus
elektrik. Arus elektrik. Okey, tindakan. Ingat. Apabila, ialah bahan yang menghasilkan arus elektrik apabila pasangan logam berbeza digunakan. Okey, so kat sini ada tukar sikit kat sini. Okey, ini adalah tajuk. Ini tajuk. Okey, bahan ni adalah umum. Umum ni kena buat pemilihan yang betul lah. Okey, ini tindakan dia. Sorry, ini ada tindakan menghasilkan arus elektrik apabila pasangan logam berbeza ni semua ni, ini adalah pemerhatian dan tindakan. Okey, so itu adalah definisi secara operasi bagi sel kimia. Okey. Dan sempat soalan terakhir. Okey, ini adalah soalan terakhir untuk hari ini. Kita akan sambung pada malam ni, ada lagi kelas dengan Puan Nila pada pukul 9. Esok ada lagi kelas sama juga dengan Puan Nila dengan Cikgu Zarina pada malam malam ni bahagian C dengan Puan Nila. Esok ada lagi bahagian C dengan saya malam pukul 9 hingga 10.30 dan hari terakhir pada hari Ahad malam. Kami 3 orang akan bersama anda lah pada malam Ahad sebelum peperiksaan sains pada hari Isnin. Okey, soalan yang terakhir. Okey, seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji jisim buah durian seperti yang tunjukkan darajah 3. Okey, ni adalah jisim bagi 30 biji durian. Okey, kalau tengok kat sini, ingat tadi saya ada kata lukis histogram. Dia direct dia bagi tahu lukis histogram. Kalau tadi kalau graf garis tadi lukis graf. Okey, sekejap Okey, so dalam kat sini yang kat sini kita kena masuk nilai betul lah. Contohnya saya bagilah. Yang ni saya tak kira. Yang ni kena pastikan. Ingat 0.5 hingga 0.59. 0.5 okey. Ingat apabila yang ni contohnya yang 3 contohlah. Okey, 1.1 hingga 1.5. 1 hingga 1.5 tak ada. Okey, so yang ni buat pula. Tadi saya bulat, yang ni saya buat macam ni pula. Okey, yang ni. Okey, so ada 4. 1.6 dan seterusnya lah. Maknanya awak sekarang ni jangan, kalau nak bulat untuk ni contohnya awak bulat. Yang ni awak buat garis. Yang ni awak buat double garis. Yang ni awak buat petak contohnya. Yang ni awak buat palang yang terbalik. Okey, itu cara bagaimana kita tak keliru. Dan dah cukup semua ni total kan. Okey, jumlahkan berapa? Berapa jumlah? Sama tak dengan bilangan? Okey. Yang ni berhati-hati. Ingat awak ambil markah tu saja awak dah dapat 2 markah. 2 markah. Mudah-mudah saja dapat 2 markah, cuma jangan terlalu excited. Okey. Histogram. Histogram dekat. Okey, contohnya histogram saya nak buat kat sini, ni garis dia, ni macam ni. Sebab dia kotak
Okey, contohnya saya nak start daripada awal. Nak buat start daripada awal pun tak ada masalah. Nak start daripada yang kedua tu pun contoh saya nak buat. Antara sini histogram dah dapat 0.5 hingga 0.9. 1.0 hingga 1.4 contoh. Okey. So kat sini, sorry, 1.5. Okey. So, yang ni 3. Contoh saya nak buat ni. 1, 2, 3. Okey. Yang pertama 3. Okey, masukkan. 4. Contoh ni lah, contoh. Contoh kat sini 4. Okey, dah tolong lorek. Saya tak guna pembaris. Jangan buat macam saya. Guna pembaris. Okey, untuk perpiasaan nanti, ingat kalkulator, pensel, 2B ataupun BB ataupun yang mekanikal saya tak galakkan sebab dia boleh merosakkan ni, dan juga pembaris. Kalau boleh pembaris panjang. Jangan guna pembaris pendek sebab kadang-kadang kita perlukan buat ni. Okey. Seterusnya jenis variasi. Ingat, kalau histogram, ingat histogram variasi selanjar. Kalau dia cakap lukis graf palang ataupun bar, itu adalah variasi tak selanjar. Okey, so kat sini kalau ditanya jenis variasi selanjar. Okey, so saya dah habis masa 12.30. Lepas ni nak pergi solat lagi. Okey, so yang untuk soalan yang berikut ni, ingat. Yang ni nanti saya akan share dalam grup kelas masing-masing. Untuk soalan yang belum ni tolong jawab dan boleh PM cikgu masing-masing. Kalau nak PM, tak kisah nak PM sama ada saya, Puan Nila ataupun Cikgu Zarina, tak ada masalah. Kami akan bantu sehingga hari Isnin nanti. Okay, contoh. Cikgu. Ya. Boleh tak nanti, apa tu, cikgu kan record kelas ni kan? Nanti cikgu hantar dalam grup tau. Ya. Okay, bahan-bahan ni kita akan hantar dalam grup. Kalau ada masalah terus PM. Nak PM saya ke, Puan Nila ke, Cikgu Zarina, tak ada masalah. Kami akan bantu anda. Okey, so saya rasa itu saja kelas saya. Sekejap lagi saya hantar terus. So kalau ada masalah boleh kontak. Jangan malu, jangan segai.